Main game dulu sih. Nasib baik kau main game. Game lah. Tak layan. Kejap lagi saya buka PS4 dah. Tak ada halang. Boleh. Dah tak halang. Main game dulu. Main CS lah, tak apalah. Kau mainlah sementara. Ni apa benda tadi saya download, saya main ni. Baji. PUBG ada. PUBG. Sekejap. Ni PUBG. Mana PUBG? Nampak? Tu. MKA. Yang baru ni. Tak apa. Janji kau jangan tertidur. Itu je syarat dia. Dia main game masa tak tidur. Kau dengar, kau main tapi kau at the same time kau dengar. Kau jangan lupa dah. Assignment jangan lupa hantar tu. Korang ni nak kena minat kan. Saya dah tahu sangat dah saya dulu susah sangat. Apa yang susahnya? Aku pun tak faham tu. Korang just ni je kot. Pada seorang. Okay. Hari ni kita start dengan chapter 3. Apa dia e-business infrastructure. Apa yang dimaksudkan dengan infrastructure tu adalah maksudnya infrastructure yang korang dalam organisasi korang tu apabila korang dah apply ataupun implement e-business tu. Sebab kalau korang dah macam ni, sebab kalau korang dah apply e-business tu kan, so korang punya infrastructure business korang tu dah lain sikit tau. Dia tak macam korang company dia masih lagi maintain orang kata traditional business punya infrastructure tu. Cuma yang infrastructure dia tu kita dah upgradekan dia kepada menggunakan teknologi upgrade dia tu. Macam kita dah more kepada talian apa semua tu, so dia dah macam kita macam konvensional kan, macam yang biasa business kita kena buka kedai, kita kena berjumpa dengan klien. Ada setengah bisnes kita kena berjumpa dengan klien depan-depan face to face. Tapi dengan e-business ni, infrastructure dia kita ubah dengan kita gunakan online lah. Talian macam kita belajar sekarang macam online kan, online class semua tu. Macam juga mungkin online communication, face to face online, dan dia boleh buat order through sistem online semua. So dia punya infrastructure dia dah tukar sikit lah. Sebabkan korang belajar tentang infrastructure, so kita akan masuk sikit macam internet, apa dia internet, semua tu. Cuma saya tak tekankanlah sikit macam apa dia internet tu, sebab internet tu macam korang dah tahu kan benda internet, betul tak? Secara logik lah. Macam si Hasif kan duk main, si Azmi duk main apa? Main game kan, dia gunakan internet lah. So korang dah memang dah tahu dah, cuma korang tak tahu. Cuma just korang kena refreshkan balik je lah. So at the same time kita akan belajar apa dia intranet, apa dia extranet, dan apa dia www. Yang ni kita pergi ke 3 phase mendalam sikit lah sebelum ke internet tu. Lepas tu topik yang lain kita nak manage business infrastructure. Lepas tu kita tengok future dengan internet infrastructure ni. Maksudnya penggunaan dengan apa, orang kata future, bukan future, saya nak sebut macam apa dia opportunity untuk internet infrastructure ni. So sebelum kita belajar apa dia internet, korang kena tahu apa dia e-business infrastructure tu. E-business infrastructure tu adalah architect of hardware, software, dan juga content data use to deliver e-business service to employee, customer and partner. Maksudnya korang the combination macam mana korang, dia adalah kombinasi di mana korang menggunakan hardware, software dan juga data yang data yang digunakan, yang korang gunakan untuk korang sharekan di dalam korang punya company tu. Dia dalam employee, korang punya client atau customer, dan juga korang punya partner semua tu. So macam mana korang nak sharekan information tu? Itu e-business infrastructure dengan gabungan hardware dan software tu lah. Sebab sekarang ni kita ada macam-macam teknologi hardware kita dan juga software.
daripada laptop, daripada kita punya smartphone, daripada kita type apa semua tu kan. Even email pun merupakan teknologi juga. So, adik, sorry, sebunyi anak saya duduk macam. So, kita ada banyak, kita combine ke teknologi tu untuk menyampaikan di dalam company kita tu untuk menyampaikan semua maklumat-maklumat, maklumat-maklumat tentang kita punya bekerja tu lah di dalam company kita tu. Itu e-business infrastructure. Sebab korang nak, dia sebenarnya cerita korang ni menggunakan teknologi tu lah dalam company tu. Nak sharekan information korang dalam teknologi. Dulu nak share, kita kena letak memo dekat dinding, kita kena hantar by hand apa semua tu. Itu apa lagi? Kita kena mostly kita buat manual lah. Sekarang ni kita dah ada teknologi, so kita just email, kita just kalau malas nak meeting, nak jumpa-jumpa pun face to face pun kita boleh pakai video call meeting apa semua tu. So sekarang dah senang. Supposedly lagi memudahkan korang lah, lagi membuat korang efficient. Tetapi dia ada problem juga masa nak dalam nak apply e-business infrastructure ni. Tak semua orang kata bukanlah tak semua negara, tapi macam maksudnya dia bukan, maksud saya adalah walaupun kita pakai e-business infrastructure tu, tapi dia ada masalah jugalah. Ada sedikit problem lah. Dia benda-benda yang biasa-biasa yang selalu kita, even sekarang pun kita ada hari ni masalah ni. Salah satunya adalah website communication dulu. Maksudnya kadang-kadang kita penggunaan internet tu macam kadang-kadang kita nak buka internet tu nak buka website tu slow, kadang-kadang nak buka sistem tu pun sistem slow, internet slow lah. Itu basic technical problem je lah. Macam korang tengok kat bawah ni kan, typical problem, website not available, bug on site, on page, order product not deliver on time. Ini adalah benda-benda yang typical lah kalau ada dengan menggunakan e-business infrastructure. Dia minor lah, bukan dia major sangat. So dalam e-business infrastructure dia ada 5 layer punya model. Dia ada 5 layer model. First adalah korang kena ada, first layer adalah application layer. Apa yang dimaksudkan application layer ni adalah jenis-jenis hardware yang korang perlukan, perlu pakai. Sebab hardware hardware kita kena tahulah hardware macam each department dia ada dia punya hardware dia. From accounting, operation floor, administration, IT, dia ada hardware dia. Dan hardware dia semua berlainan spesifikasi dia. So kita kena identify dulu dekat application layer first. And then lepas kita dah dapat tahu jenis-jenis hardware apa kita dah pakai, barulah kita determine orang kata tentang sistem software ataupun kita panggil software layer. Ini nak menentukan software apa pula nak pakai kat sini. Sebab korang dah ada hardware, lepas tu korang kena ada software yang betul juga untuk support untuk buat kerja korang. Sebab yelah macam kalau nak ikutkan lah, kenapa kita kena buat ada sistem software, kenapa tak sekali kan? Sebab bukan tak boleh sekalikan, tapi kita kena identify kan by peringkat dulu. Mula dengan hardware dulu, tu baru software. Sebab hardware macam saya cakap tadi, dia ada spesifikasi dia for each department. Department IT ada spek dia, Department of accounting dia ada spek dia. Lepas kita dah tahu spek apa hardware dia nak, dan kita baru isikan dia punya software dia. Software lain-lain lah, every department ada dia punya software. Macam logistik, IT, accounting and finance, apa lagi, marketing, dia punya semua tu berlainan software dia pakai. Dia tak sama. Kadang-kadang ada satu department dekat 2-3 software dia pakai. Macam logistik ada 4 software. Satu dengan software kementerian, satu software dia untuk company tu pakai, satu lagi software untuk link dengan transport minister punya Ministry of Transport punya software lagi dia nak kena pakai. So dia banyak, kalau tak salah saya ada 4 software kalau logistik.
apa ni, macam kawan sekerja dululah kata. Tapi dia tengok based on company apalah tu, sebab every company dia ada software dia masing-masing. Okay, lepas korang dah identify apa software nak pakai, barulah kita pergi ke network layer ataupun transport layer. Network ataupun transport layer ni biasa, tapi nama je transport, tapi sebenarnya kita more kepada fokus kepada network layer, maksudnya internet lah. Okay, ini yang jenis-jenis macam internet, intranet dengan extranet. Jadi kita tengok apa dia internet dengan extranet. Okay, tapi yang ni network layer lah. Network layer ni adalah peringkat, okay, intranet. Okay, dalam company tu sendiri pun ada layer dia, network layer dia, kita panggil dia intranet. Jadi kita pergi masuk tengok itu. Lepas korang dah tahu apa network layer korang, barulah kita pergi kepada storage punya layer ataupun physical layer, tempat untuk korang simpankan korang punya data-data tu. Kena ada so every company, kalau even pun small business pun kena ada tempat small layer ni. Storage layer, small layer pula, storage layer tu. Lepas tu last sekali adalah content dan data layer. Content dan data layer ni adalah data-data apa yang korang simpan di dalam storage ataupun physical layer tu. Yang tu penting juga. Korang kena, bukan semua yang boleh simpan di dalam korang punya storage layer tu ataupun storage punya tempat tu. Hanya data-data based on bekerja korang tu lah, maksudnya data based on berkenaan dengan company tu saja yang korang boleh simpan dalam server. Every business ada dia punya tempat simpan dia. Cuma data yang disimpan tu apa dia? Personal data ataupun content tu korang tak boleh simpan di dalam company punya storage. Korang kena simpan dalam korang punya komputer sendiri lah, tak boleh pakai company punya tu. So yang ni adalah internet. Okay, internet yang ataupun kita panggil dia net, benda yang it's a worldwide system of computer network. Ini adalah rangkaian komputer di seluruh dunia. Maksudnya macam Sir dengan korang pun ni dikirakan sebagai internet lah, connect dengan korang ni. So ataupun kita panggil dia dulu the net. Kalau nak lagi ARPANET lagi kalau kau nak dulu. So ni dia punya definition. Saya sebenarnya nak cerita pasal ni. Okay. Tadi kan macam intranet, extranet semua tu kan. Okay. Internet dengan extranet tu, okay. Tak kira gitu. Sebelum kita masuk yang internet extranet tu, biasa ceritalah Malaysia ni Malaysia dengan internet ni bila kita orang kata apa, mula start pakai internet tu. Kalau ikutkan kita start kenali pasal internet ni pada tahun 2003, November 2003 tu baru kita kenalkan dengan internet tu. Tapi kena ingat internet tu sebelum tu lagi dah ada dah. Cuma kita di-expose dengan internet ni bukannya the whole world. Malaysia ni dikenalkan dengan internet pada 2003. Tetapi kita start pakai itu diperkenalkan, tapi di start pakai adalah pada 3 tahun kemudian tu adalah 2006. Kita start pakai internet adalah pada Disember 2006. 3 tahun lepas tu lah baru kita start. So 3 tahun yang kau nampak kan, 2003 ke 2006 tu kan, walaupun kita dikenalkan, tapi kita selama 3 tahun betul-betul sebelum kita official pakai internet, 3 tahun tu kita test drive pakai dulu internet ni. Adakah kita boleh support atau negara kita ni boleh support atau tak infrastructure internet ni. Sebab nak kita kalau nak betul-betul nak pakai internet, kita kena upgrade tu semua hardware kita, dan juga dari segi telekomunikasi kita pun kena update juga. So sebab tu kita kena buat test phase, 3 years test phase dulu. Sebab kita nak tengok infrastructure kita, geografi kita, infrastructure kita, dan juga rakyat kat Malaysia ni mampu milik tak nak pakai internet. Sebab dulu memang tak mampu semua orang yang boleh pakai macam kat rumah ni sekarang. Dulu memang internet tu mahal. Sebab tu dia kena buat test phase dulu, tengok berapa ramai ada. Sebab tu sampai zaman-zaman 2003 hingga ke 2006 tu memang internet tu macam payah sikit lah nak pakai. Tak macam korang pakai sekarang kan, siap Hazmi duk main game tu kan. Dengar ni.
Ni Rin suruh request balik. Apa request apa? Ni. Lepas tu Oh, send link. Tah. invite dia balik. Dia suruh send link sebab laptop dia rosak. Dia suruh Macam mana nak send link Microsoft Meeting? Aduh, dia ni bijak. pakai phone boleh rasa? Pakai phone boleh? Saya pakai laptop kot. Saya pakai phone. Ni saya tukar kat laptop nak call dia. Suruh bangun. Siapa? Si Hasif? Azrin? Okay, sekejap. Saya tak, sekejap. Boleh through handphone? Saya tak tahu juga apa. Boleh. Tak, saya ada install kat handphone tapi saya, apa ni? Macam mana nak send link through kan? Saya tak tahu. Yang tu TNT. Yang tu meet yang pakai link kita empty lah. So empty memang tak boleh. Dia kena buka, cakap dekat Hazrin, dekat kalau kat handphone dia cuba tanya dia ada tak Microsoft Meeting. Kalau kat dalam Microsoft Meeting tu dia boleh terus join dia dari situ. Sebab dia ada dalam kelas. Pelik ni. Itu mesti bawa bangun lah tu. Ya, saya kejut dia bawa bangun dah ni. Ajar tu budak ni. Nak buat benda lah tadi. Terkejut aku dia angkat tangan dia si Hazmi. Mana ni? Tu lagi. So dia download team. Bak kata Hasif. So dia download team. Okay. Setakat ni faham pasal internet ni, kita punya pengguna internet ni. Tak masalah tapi dulu kita punya service provider kan untuk internet kan hanya tak banyak tau macam sekarang. Macam korang sekarang ni, internet provider korang banyak macam Maxis, apa lagi? Unify, Time, Digi, U-Mobile. U-Mobile ada, siapa sini pakai U-Mobile? Ke korang pakai lain-lain? Korang pakai apa ni? Line internet korang? Saya pun mobile. Pakai internet rumah. Kau pakai Unify lah? Ya. Saya mobile. U-Mobile, dia ada home punya U-Mobile tak? So nak tanya juga sebenarnya. U-Mobile saya pakai bil pula top up RM30 sebulan. Internet free. Just top up. Just top up je lah. Unlimited RM30 je. Postpaid pun ada sih. Ingatkan macam macam Maxis kan dia ada Maxis Home Fiber. Celcom saya tak pasti. Saya rasa Celcom tak ada pun. Nanti saya check balik ada ke tak dia yang home dia. Tapi kalau macam internet provider dekat Malaysia ni banyak lah compare pada zaman-zaman 2003 ke atas tu lah. Sebab dulu tak 3 je dulu. AIMS, NCC, TM dengan jaring kot at the time. Dia tak banyak lah. Tak banyak macam korang punya sekarang. Korang paling busuk-busuk pun tak dapat. Unify pun korang boleh pakai orang kata apa, Maxis Hotspot ke, Digi Hotspot ke, macam tu. So sekarang dah mudah lah internet tu orang nak pakai. Cuma masalahnya more kepada tempat tu kuat ke tak untuk orang kata apa, signal internet dia, betul tak? Macam ada certain tempat kan, kalau kita pergi kan macam internet untuk line tu macam tak kuat kan. So macam itu je problem dia. Saya pun tak tahu, dah 2020 pun still ada masalah benda-benda bodoh ni. Sir. Ni dia tanya dia minta kod meeting code. Apa benda tah meeting code dia ni? Join je lah, dia tak payah meeting code kalau empty. Tak tahu dia minta saya meeting code. Budak Dia mamai je. Aku rasa dia mamai ni. Saya call dia explain ni. Ayah, ini Hazrin lah. Bangun-bangun tidur lah tu dia duk tinggeling.
Hello. Azrin. Oh, Azrin. 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 Kau ada install Microsoft Teams tak dekat dalam handphone kau? Tak ada. Lah, kau install dulu Microsoft Teams tu. Microsoft Teams tu tak payah pakai apa? ID code ke apa. Dia just terus sebab kau dah ada pakai ID kau untuk Microsoft Teams tu, kau terus join je dari situ, dia senang. Okey. Sebab Microsoft Teams tak payah macam tu. Kau kena download Microsoft Teams dulu. Okey. Ah. Saya dah. Alright. Saya dah Yeah. suruh download Zain, dia cakap dah. Aduh, pening. Dia amai tu, dia amai. Kau kena faham. Biasalah orang mau tidur macam tu. Biarkan dia. So kita dah habis dah pengenalan pasal internet kat Malaysia ni. Korang patut bersyukurlah masa korang dah pakai internet ni, dia dah maju dah internet ni. Tak semaju yang saya harap lah. Begitulah. Sepatutnya tahun 2020 ni internet dia sepatutnya pergi ke mana-mana, internet tu tak ada masalah lah. Tapi still semalam ada masalah kalau nak pakai Ni internet. dia orang cakap nak buat 5G dah. 5G tengah orang kata test phase. Tapi masalahnya kalau korang nak pakai 5G, korang punya hardware pun kena tukar. Ya phone yang ada support kan Zain, ada yang tak. Yes, sebab macam tak tahu lah, macam handphone korang pakai handphone apa? Nak kena tahu juga. iPhone saya tak support sih. iPhone 6 Orang kau pakai iPhone 6. Yang ni hasil dengan Nizam, Cairo pakai Huawei. dia pakai Huawei apa? P20. Kalau P20 macam saya. Bukan Huawei, Vivo. Dah tukar lah. Mana dia Vivo lah. Apa ni, kau punya Vivo tu boleh support? Boleh semua kot. Dia tengok juga sebab ada setengah handphone boleh support. Asyik pakai iPhone 7. Mahal. Aku lecturer pun tak pakai iPhone. Pakai P20 je. Sedih juga aku. Student lagi kempak. Bateri je. Cepat kena ada power bank. Tu macam mana kau pakai, tu je. Macam 5G ni dia bukan problem, tapi macam kalau memanglah sekarang ni kita tengah dengar kan Celcom TM tengah try 5G tu tau. The problem of 5G is tak semua teknologi yang adapt dengan 5G punya compatibility tu. Sebab internet dia lagi laju lah, betul lah internet dia laju. Tapi hardware yang kita ada sekarang ni tu boleh support ke tak kelajuan juga kadang. Macam ada student kelas lain kan, dia pakai the latest yang iPhone baru apa? iPhone 12. iPhone 12 tu kan, yang baru ni kan, dia pakai 5G tau. Dia kata sebab dia ada dua handphone, satu iPhone 12, satu iPhone 7 kot, macam si Asim punya ni kot, tak salah rasa. Dia cakap yang iPhone 12 tu memang okey lah, memang laju dah internet dia, macam nak search apa semua tu memang laju. When dia connect hotspot dengan dia punya iPhone 7 tu, iPhone 7 tu nak search tu lembab internet dia. Tak support sih. Dia tak support dia punya tu. So dia macam baru banyak 5G. Macam yang the latest handphone yang sekarang, korang perasan tak yang macam yang handphone macam Vivo semua tu kan, yang the latest handphone tu semua dia tengah orang kata apa, push sale kan, sebab handphone tu dah support orang kata 5G punya compatibility tau. Macam tu. Even yang kamera macam GoPro apa semua tu pun dia dah kena updatekan dia punya software tu kepada 5G punya compatibility. Insta360, GoPro semua tu pernah dengar kan Insta360? Ke tak pernah? Hello. Korang dah senyap balik dah.
Tidak. Gambar yang nampak semua tu apa tu? Apa dia? 360 yang tak gambar nampak semua tu lah. Yes. Intelligent tu yang orang kata apa, yang dia memang boleh nampak semua lah kau punya tu. Dia macam ni ada satu barang apa tak untuk CCTV rumah kau, dia nampak overall. Dia nampak overall sikit lah. Yang macam ni lah. Saya ada satu Insta360 tu. Wah, bini saya tengah testing. Dia boleh dia lagi smart daripada ni One X. Baru kot air ni. Saya beli yang ni. Saya punya yang ni. Kamera ke CCTV tu? Ni kamera. Dia macam kau pakai GoPro juga yang ni. Kecil lah. Tapi yang ni dia punya sedapnya kau boleh nampak wide punya view tau. 380 darjah. Jadi nak dive, orang selalu guna ni kan? Dia banyak lah dia punya penggunaan dia dah sekarang. Sesuai lah untuk dive. Harga pun boleh tahan nampak tu. Saya dive je. Oh dive? Dive. Boleh lah. Kat mana kau selalu dive? Ni baru 2 kali trip. Satu dekat apa tu? Kat pulau. Kau dah ada lesen lagi tu je? Ada. Wah, ada dive buddy. Sebab ada dah lesen dia. Ni Boleh baru nak menjinak bini saya pergi diving. Yang baru lagi saya, ayah saya suruh buat satu family buat. Wah, seronok lah. Ayah bosan seorang. Dia ajak satu family tu. Kecuali Ayah. mak dengan adik paling kecil. Ya, kau punya bapak kau mesti ada scuba gear kan? Ya, yang mana? Itu yang baju-baju itu apa tu? Ada. Kan? Wah, yang kau ni mesti suka diving ni. Saya baru jinak juga ni dalam diving. Tapi tu masa sebelum kahwin lah. Lepas tu dah kahwin tu saya stop kejap. Dah sebelum kahwin seronok ah. Pernah pergi penghentian, pergi penghentian pula. Yang setakat ni pergi kat Sabah. Second trip tu pergi ke penghentian. Tak dapat nak pergi Tioman tu ya. Dulu tak sempat nak pergi Tioman. Okay lah. Saya ingat lah kan satu dekat Pulau Pentian kat out, yang pulau besar. Ada kat situ ada dua, satu pulau besar dengan pulau kecil yang saya kan. Yes. Yang tempat diving spot kat pulau besar. Tapi try lah nanti cakap kat bapak kau, ajak bapak kau pergi Sabah cantik. Dia pernah pergi. Sebab PKP saya. Nak buat macam mana? Dah boleh dah pergi lah. Sekarang dah buka dah. Dah buka Okay. ayah kerja. Okay, yang ni adalah intranet dengan extranet. Okay, macam intranet ni kalau lagi sesuai kalau kita buka based on ni lah. Buka ni lah, senang ajar lah. Dia tak ada gambar yang sesuai lah. Okay, kalau kat internet ni normally dia macam internet ni kalau saya selalu nak mengajar ke student saya cakap internet ni adalah network di dalam company tu saja. Maksudnya macam antara satu department ke satu department ataupun di dalam department tu. Macam contohlah macam kita dekat KLMC tu kan, kat dalam lab kita lab komputer tu kan, itu bukan satu intranet tau. Internet networking, maksudnya dekat dalam bilik je. Tetapi internet ni juga boleh dikatakan di dalam satu bangunan tu pun dikatakan internet networking punya ni. Sebab dia hanya untuk private network saja, maksudnya dalaman tu saja. Macam saya dengan lecturer lain nak connect dengan lecturer lain kan, ataupun kat dalam office kan, saya menggunakan email dan juga ada private chat dalam Microsoft Team ni. So saya bolehlah communicate through private net tu dengan MT tu. Itu dia panggil sebagai intranet. Kalau extranet ni kita macam
kita dengan branch kita dengan customer kita ataupun supplier kita dengan business partner kita. Macam tu. Itu extranet punya network. Maksudnya dia buka pada luar, external, tapi limited punya, orang kata apa? Limited punya networking. Dia tak semua orang ada network dengan company kita. Yang di certain je lah, macam macam saya cakap tadi lah, kita punya investor, kita punya partner, kita punya supplier, ada setengah-setengah klien kita, private client kita menggunakan extranet ni. Korang pernah dengar BlackBerry tak? Zaman-zaman BlackBerry, ada pernah dengar tak? Nanti. Yang BlackBerry tu, itu adalah extranet network lah. So, Kalau macam Azmi ada pernah nampak ayah kau dulu ada pegang macam satu telefon warna hitam BlackBerry tu? Nah, ada tak? Bekerja ke? tak ingat ada. Kalau korang perasan lah, sebab dulu memang famous BlackBerry ni. Ini telefon BlackBerry ni. Ni kalau korang perasan dulu-dulu, kalau mak ayah korang kalau kerja dulu mesti ada pakai ni. Kalau ada lah. Cousin. Cousin kau kan ada pakai ni kan. Ini BlackBerry ni memang khas dibuat untuk ni lah, external punya network lah. So apa-apa news tentang company ke, dengan news tentang business company dia kan, dia dapat dulu through orang kata daripada BlackBerry ni. Sebab BlackBerry ni memang dibuat untuk buat external punya communication. Yang macam internet ni sekarang, sebab BlackBerry ni tak laku sebab ada smartphone, kita more pada tend to kena pakai internet ni. Internet punya, orang kata apa, network ni. So lagi mudah lagi daripada BlackBerry ni, lagi mudah daripada BlackBerry punya external networking ni. Sebab external networking ni dia tak semua, dia tak macam internet, korang connection dengan internet tau, korang boleh search apa semua. Tak, BlackBerry tak macam tu. BlackBerry kau kena buka dua-dua sekali. Internet kau tu pun kena buka dulu kalau nak surf Google apa semua tu. Tapi seronok pakai BlackBerry ni. Cepat je maklumat. Second komputer lah. Dia macam second komputer. Azrin kata dia ada. Bagus Azrin duduk chat-chat kat situ. Saya terpaksa buka chat kat situ. Tengok dia ada. So itulah bezanya intranet dengan extranet. Macam itulah kiranya. Pada internet ni saya tak payah cerita sebab korang dah pakai ni. Tengah pakai kan sekarang ni. Okey, kalau macam ni, World Wide Web ni adalah standard lah. Standard untuk dia macam korang punya kunci lah. Kunci kepada korang nak share ataupun nak exchanging information dalam internet tu sendiri. Macam korang nak search apa-apa kan. Tapi zaman web browser sekarang, dia tak macam web browser dulu. Macam web browser sekarang, korang macam ni saja korang dah boleh search tau. Apa ni, web kata orang nak cari web page yang korang nak kan. Tak macam dulu kalau nak cari apa, orang kata apa, nak cari dia punya web page tu, korang kena type tau www. apa semua, macam tu kan. Macam ni lah kira. Korang kena type yang ni, http www.com. Korang wajib kena letak www. apa. Macam tu. Barulah dia boleh search benda tu. Tapi sekarang dah tak perlu sebab web browser korang pun telah di-updatekan menggunakan web browser 3.0. So 3.0 ni dia dah di-upgradekan sebab korang 3.0 ni because dia di-upgradekan sebab nak sync dengan smartphone korang tu. Apps korang dengan korang punya laptop di-synckan dengan menggunakan web browser yang terbaru 3.0 ni. So sekarang dah tak perlu dah sangat. Tapi kalau dulu memang kenalah letak www. Facebook ke Twitter ke Instagram ke, semua tu kena pakai benda-benda tu. Kalau tak ada tu memang tak boleh nak buka internet tu. Tak boleh lah nak access web page tu. Dia akan error, dia tak dapat detect.
So kita from www, okay, tu dah korang dah faham. Web browser pun saya dah cerita sikit tadi dan korang dah belajar masa chapter 1. Ni web server. Okay, macam dekat kita ni, web server ni, kalau kat Malaysia ni TM lah control kita punya web server kita. Tapi kita punya TM ni dan juga macam time ni kan, Maxis dengan TM satu web server. Time je yang lain server dia. Time server dia dekat Singapore. Tetapi hub untuk kita punya internet web server sebenarnya dekat India, dekat Mumbai. Kalau korang nak tahulah. Kita punya access web access kita mesti kena through India baru pergi ke Europe dan juga US tau. Dia tak, sebab kita macam Southeast Asia punya negara, Korea apa semua tu semua akan kecuali Australia, Jepun dengan China je yang tak guna China pakai tapi dia buat dia own punya line. Macam kita share dengan Southeast Asia punya negara lain, termasuk juga dengan South Korea, termasuklah Jepun dan juga Filipina semua tu. Australia, New Zealand, dia orang pakai dia orang memang terus hub dia orang terus pergi ke US punya web server. China dia pakai India punya tapi dia terus directly ke India. Macam kita share one line lah dengan India. So ini adalah itulah yang tadi saya cerita tu, intranet, extranet, dia internet. Macam korang tengok internet dalam company tu saja. Extranet ni dia link dengan customer supplier. Dia internet ni satu dunia lah. Ni sejarah je lah kalau korang nak tengok internet tu macam mana. Dulu nama dia ARPANET. Lepas tu dia net, lepas tu internet. So korang dah tahu apa internet apa semua ya. Sekarang kita nak manage kita punya e-business infrastructure. Kalau nak manage tu sebenarnya dia ada banyak beberapa elemen. Tapi untuk manage e-business infrastructure ni tak susah. Cuma korang kena tahu korang kena sentiasa update diri korang dengan latest teknologi yang ada, latest software yang ada kan. Hardware macam hardware kan, company bagi korang lah kan, korang apa ni, agak-agaknya lah kan, satu si apa, Hazrin dah masuk dah. Bukan dengan si hai Hazrin ni, gigit Hazrin. Hazrin ada. Yes. Okey, macam macam sekarang kan, korang rasa lah untuk lifespan untuk satu laptop ni kan, ini korang kena fikir perspektif office company. Berapa lama boleh tahan? Berapa jangka hayat untuk satu laptop di office? 5 hingga 10 tahun. Hei, kau ni duduk era tahun bila ni? Tahun 1990 ke 2000 ke apa? Mana? Sekarang dah tak boleh dah. Kalau kau kata 5 ke 10 tahun dah tak logik dah. Zaman saya bekerja dulu, iyalah 5 ke 10 tahun. Sekarang dah tak boleh. Berapa jangka hayat? Sebab korang kena ingat, teknologi sekarang ni dia berkembang tu sangat cepat. Kira lagi sekejap ke lagi lama? Lagi sekejap lah. Kalau saya dah cakap tadi 5 ke 10 tahun tu dah tak logik. Buat tahun macam tahun 2020 kan, punya tahun dia macam daripada 2018 ke 2020 ni, kalau kau sebut 5 tahun ke 10 tahun semua orang akan gelak ni. Hardware dengan software tu dah tak boleh maintain, bukanlah tak boleh maintain, jangka hayat dia dah bukan yang tu lah. Sebab even tu sekarang ni kan, kalau ini saya tanya ni based on office tau. Cuba korang bayangkan kalau laptop korang, personal laptop korang, berapa jangka hayat? Yang laptop korang pakai sekarang, berapa jangka hayat dia? Rasa-rasa je lah 3 tahun, 4 tahun tu. Kalau macam korang kata 3 ke 4 tahun tu sekira logik lah. Okay, kalau korang kata personal laptop 3 ke 4 tahun, sebenarnya 2 tahun je sebenarnya, 2 ke 3 tahun je. Cuba bayangkan office punya tu pula, dia tak boleh lebih 5 tahun. Korang kena sentiasa kena upgrade kan, at the same time korang kena tengok adakah korang punya hardware tu boleh support tak dengan upgrade yang terbaru.
Itu belum lagi kira software lagi. Software pun kena clear. Even nak ngajar korang ni pun semua kena upgrade setiap 5 tahun. Yelah tu kan. Sebab nanti makin lama makin teknologi makin tinggi lah. Betul nanti tak support lagi. Yes, sebab software makin akan upgrade lagi laju dan dia punya pemprosesan software tu lagi laju dan kita punya hardware pun kadang-kadang tak boleh support. Benda tu pun dah laju pun, kalau hardware kita tak laju pun sama juga. So that's why kita kena upgrade, kena ambil tahu dah tentang the latest hardware software tu. And then dengan manpower lagi. Manpower tu maksudnya orang-orang yang specialize dengan software tertentu lah. Software tu. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh, orang kata apa, tak boleh cope dengan latest update ni. Tak payahlah, kadang-kadang tu saya takkan terkejut lah kalau pergi selalunya kalau kita tengok government punya sektor lah, macam Marti lagi yang macam dah lama-lama, macam office government yang dah lama lah, macam Marti. Okay. Saya still ada hari tu tengok, this is 5 years ago lah. Saya pergi ke Mardi, saya tengok kat Mardi tu ada typewriter. Tahu tak typewriter tu apa? Tahu tak? Guys, korang tahu tak typewriter tu? Typewriter? Typewriter tak tahu? Typewriter. Typewriter. Tahu. Ush. Oh, yang tulis kan, kita tahu. Ni typewriter ni. Ada lagi dekat office Mardi tu tak? Ada orang still pakai benda ni. Sebab untuk documentation. Tapi kalau ikut logik, sebab orang tu tak boleh. Bukan, dia tak biasa, alasan dia tak boleh nak cope dengan komputer. Dia tak tahu nak pakai komputer tu sangat. Dia boleh pakai just kadang-kadang orang kata apa untuk buat kerja-kerja, dia terpaksa adapt lah, tapi dia tak boleh lah. Dia kalau nak buat kerja, dia tak pakai typewriter. Ada juga. Sama juga macam korang juga. Ada benda yang korang tak familiar, korang tak boleh nak adapt. Ada orang macam tu. Yelah kita manusia, kadang kita boleh adapt, ada setengah benda tu kita tak boleh adapt. Macam tu lah. So itu pun kena ambil beberapa faktor lah nak manage benda tu. Ni contoh-contoh internet tool yang korang boleh, nantilah korang dah bekerja, korang kena manage benda-benda tu kan. Mostly kat dalam internet tool ni korang dah pakai, from email, instant messaging IM ataupun instant reply chat. Instant reply chat ni lebih kurang je macam IM ni. Cuma kita dah tak panggil IRC. IRC ni zaman dulu-dulu, zaman saya remaja dulu je, zaman korang belum lahir. Sekarang ni korang pakai more kepada instant messaging, macam WhatsApp, WeChat apa semua tu. Lepas tu Usernet news group ni macam podcast apa semua tu, FTP, file transfer protocol, yang korang transfer file-file kat dalam internet, telefon net atau telnet yang ni kita pakai sekarang ni, blog, release simple syndication, RSS, World Wide Web, IPTV, BitTorrent. Ni benda-benda yang korang dah pakai sekarang ni, tak susah. Ni URL dengan domain name. Mostly korang tengok ni kena cerita sikit lah, sebab kalau tidak kan korang tak tahu mana, apa dia URL, apa dia domain name. Kalau orang sebut URL daripada HTTP ni sampai ke hujung ni, ini kita panggil sebagai URL. Okay, dia punya address, URL address. Kalau domain name biasanya dekat tengah-tengah ni. Facebook, YouTube, itu semuanya nama domain name yang diregisterkan. Yang .com, apa tu kita panggil sebagai extension punya name. Extension name macam .com, .com.uk, .org, .edu, .gov, .international, .net, .biz, .info. Sebenarnya tapi banyak lagi lah, ada lagi sebab itu saya mengajar budak degree, banyak domain name extension ikutkan. Ada yang saya tak pernah dengar pun ada yang tu, tapi agak menarik lah. Boleh tukar tadi.
Kau ikutkan dia ada banyak lah macam edu.net.gov ni .military. Kalau dari ICANN ni Inoko.com tu domain name. yang .com tu extension dia. Extension kepada domain name tu. Kalau domain name tu macam saya cakap tu lah, facebook.com, Facebook, YouTube kan, yang ni betul lah kita tengok YouTube ni kan. Ni YouTube ni adalah domain name. .com tu adalah extension lah. Kalau macam korang contohlah klik ni kan, yang belakang ni kita consider sebagai sebagai file name punya extension. Tiba-tiba terbuka pula. Macam tu lah kiranya. Kiranya yang belakang-belakang ni adalah extension file name lah, file name extension. Okay, tu faham perbezaan untuk yang tadi tu domain name. Domain name je yang tengah tu yang korang nampak, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Itu adalah domain name yang diregisterkan. Domain name ni biasanya benda-benda yang korang dah registerkan benda tu di dalam server, network server tu. Tapi kalau yang belakang-belakang extension tu yang .com ni lah. .com, .my, .com.my, .co, .uk, .us semua tu, .gov.edu, itu adalah extension extension. Facebook.com, klmuc.edu. So dalam URL punya address dia ada protokol-protokol dia tau yang korang kena tahu. Komponen protokol dia yang korang kena tahu. Bukan protokol, komponen dia. First adalah protokol, lepas tu host name. Protokol tu dia ada, protokol tu IP address IP address internet protokol punya address. Lepas tu host ataupun host name, subdomain, lepas tu domain. Yang ni adalah benda-benda je lah korang boleh baca sini dari ni. Okay, sekarang korang tengok yang web page yang korang nampak sekarang ni kan. Yang ni kita untuk membuat web page ni kita akan pakai satu coding ataupun satu script, kita panggil dia sebagai HTML, ataupun sekarang ni dah lebih advance kita pakai XML. Apa yang dimaksudkan dengan HTML adalah Hypertext Markup Language. Kalau XML adalah Extensible Markup Language. So kalau korang nak tengok macam mana dia ini adalah XML, Extensible Markup Language. Yang ni dah orang kata dah advance sikit. Boleh tulis tak faham. Yang benda-benda ni yang korang tengok meripik-ripik ni kan. Tetapi yang ni apa bezanya XML dengan HTML adalah macam XML korang tak payah buat coding dulu. Korang boleh buat macam ni dulu. Macam contohlah Wix ni kan. Macam Wix ni dia adalah satu website yang membuat website. So macam nak buat apa ni? Nak buat website ni sekarang pun dah senang dah. Ada yang dah siap boleh buat je benda-benda ni kan. Macam ni kan. Macam saya ada buat hari tu satu website. Macam ni kan. Macam sebuat ni kan satu. Ini yang view site macam ni kan, WP ni kan, pasal benda-benda. Sekarang ni macam ni dah terbuat macam ni saja. Dia dah senang-senang terus orang kata apa, terus boleh letak gambar terus kita type je tau. Ini kita panggil dia sebagai extensible markup language. Maksudnya kita letak benda-benda dulu, tak perlu buat coding pun, terus buat benda-benda ni je tanpa tengok coding. Kalau zaman-zaman dulu kalau nak buat kalau kita still pakai HTML kan, kita kena buat ni dulu tau. Kena letak benda-benda merepek ni, nampak? Start dengan HTML, bla 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 semua ni. Ini adalah script dia yang kena buat. Dengan ada apa ni, XML dah tak perlu dah. Kita terus buat ni je. Terus buat je website tu, senang. So dah tak perlulah korang nak kena orang kata apa?
kena buat skrip dulu apa semua tu, dah tak perlu dah benda-benda tu. Tu bezanya XML dengan HTML. Kalau tak salah rasa dia ada banyak, dia ada yang latest ni. Macam ni ada HTML web creator. Kita still lah basic dia kena pakai jugalah HTML tu. Tapi kalau korang pandai nak alter HTML tu tak kisahlah. Tapi orang more dah kepada banyak pakai website builder lah. Sekarang pun Google pun dah boleh buat create website dah. Domain, batu Subiro. Website. Dia ada banyak lah sebenarnya. Selain daripada Wix ada begini.com, kita ada Weebly, Squarespace. Nak tengok ada lagi 21 best free website builder pun ada. Tengok apa. Webnode, Wix, Weebly, Ucraft, Webstart, Gym1. Ni adalah contoh-contoh lah website builder yang korang nak buat buat dalam internet dan secara free. Berbayar pun ada. So okey XML dengan ni. Yang lain tu rasanya dah benda-benda yang korang dah ni kot. Macam GIF, JPEG ni semua korang dah biasa. Ni pun USS device ni pun korang dah tahu. So tak ada apa-apa dah, dah habis lah. So ada apa-apa persoalan anak-anak? Guys, ada apa-apa soalan? Izham, Hasif, Azrin, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Tak ada. Tak ada. Korang memang kan kalau time tanya je tak ada. So sebabkan kita punya chapter dah habis. So bagi saya tangkap gambar korang boleh tak? Sekarang ni semua benda dah kena tangkap gambar. Kalau tak legit kelas korang ni. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, assignment korang dah siap dan hantar belum? Jangan lupa hantar dalam Google Classroom ya. Tahu jangan mungkin nanti nampak kot. Internet lambat buat hal lah tu. Apa dia? Internet buat hal. Internet buat hal. Tak apa, benda tu as long as korang janji korang hantar. Macam Hazrin ada laptop problem kan, kau settlekan laptop problem kau tu dulu baru kau hantar. Cuma Hazrin saya risau sebab minggu depan saya nak buat saya nak beritahu korang juga minggu depan kita sebab saya nak buat midterm dah minggu depan. So midterm tu saya akan upload dalam Google Classroom korang nanti. Ni, so okeylah saya tunjuk terus lah senang. Korang pergi kat Classroom ni, nanti saya akan create satu quiz assignment tau kat sini. Dalam quiz assignment ni, saya akan buat pakai Google Form ni, saya buat quiz korang tu dalam midterm korang tu dalam Google Form ni. Jom nanti korang masuk dalam folder ni, korang just klik je yang quiz tu, dia korang jawab multiple question. Nanti saya buat ABC lah dalam tu. So buat ABC dan dia open book. Korang boleh Google je dalam tu, korang buat tick lah tu, nanti terus kira automatic kira point korang tu. Macam korang punya nasib baiklah kelas korang ni hari Jumaat kan. So buka daripada Jumaat pagi sampai ke Ahad pagi. So korang ada 2 hari lah. Okay. So make sure minggu depan 10 hari bulan korang get ready lah dengan korang punya get ready for korang punya ni lah, korang punya midterm lah. Okay? Okay, dengan ini saya mengucapkan thank you kerana participate dalam kelas. Jangan lupa hantar assignment ya nanti. Settlekan dulu, macam Hazrin settlekan laptop rosak tu dulu, baru hantar. Yang lain-lain mana tak siap tu hantarlah nanti ya. Sebab apabila korang hantar, saya boleh detect through Google Mail korang hantar ke tak.
So apa-apa kena hantar ya. Baik sir. Okay, thank you kerana participating. Kita jumpalah di minggu kita. Bye.